tak sembahyang, ditambah sesaan. Jadi wudu ini syarat Islam ke ataupun tidak? Kalau orang kafir ambil wudu, lepas tak dia di akhirat? Kalau dia ambil wudu di dunia ni, lepas tak di akhirat besok? Jadi kata jawab pengarang kita, masalah ni masalah yang sedikit, yang terkaya dalam ilmu fiqh. Sebab apa? Dia kembali kepada masalah ukhrawi, masalah akhirat. Jadi orang kafir, dia ambil wudu ke, dia sembahyang ke, maka tak sah kerana kekufuran dia. Dan di akhirat dia akan diseksa oleh Allah Ta'ala kerana tak sembahyang, kerana tak puasa, kerana tak ambil wudu, maka dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil dia kembali kepada hukum pada akhirat. Yang terjemah tu sampai muka surat apa? 10. Dia kata masalah ini tak perlu diperdebatkan kerana ia menyangkut ke hukum akhirat, bersangkut paut kepada hukum akhirat. Dia kata masalah ni sedikit yang terkaya dalam ilmu fiqh, mana tak perlu dibahas lah, sebab dia hukum ukhrawi, hukum akhirat. Sebab dalam kitab fiqh, dalam bab solat, dia akan bahas tentang kewajipan orang kafir. Tak wajib kita tuntut dia mengerjakan solat, tak wajib. Tak berdosa lah kita tak kata kamu semayang, kata kepada Acong kamu semayang. Kalau kita tak dakwah dia, tak suruh semayang, tak berdosa kita. Sebab tuntutan di dunia tak sah dia, melainkan dia kena masuk Islam. Adapun di akhirat, dia akan dituntut balasan kerana tak mengerjakan sembahyang. Maknanya dia akan diseksa oleh Allah Ta'ala kerana dia tak mengerjakan sembahyang. Jangan kita kata kamu tak apalah, kafir sedap dunia tak sembahyang. Ingat di akhirat Allah Ta'ala akan balas sesaan. Amma mata tajibu fa iza dakhala waqtu salah wa arada al-insanu fi'la allazi wudu'a syurita fihi wa illam yakun zalika muta'alliqan biwaqti. Maka adapun bilakah diwajibkan salat ini? Diwajibkan pada wudu. Bilakah diwajibkan wudu? Masa mana? Bila masakah diwajibkan wudu ni? Kita perlu berwudu bila? Kata pengarang kita, amma mata tajibu fa iza dakhala waqtu salah. Adapun bila masa wajibnya ibadat wudu ini, maka apabila masuk waktu sembahyang. Masuknya waktu sembahyang, maka diperwajiblah ke atas kita berwudu. Wa aradal insanu fi'lal lazi, dan menghendaki seseorang ini akan perbuatan wudu dia. Kata wa aradal insanu fi'lal lazi fi'il yang wudu'u syartun fihi, yang wudu ini menjadi syarat padanya. Ataupun ketika manusia itu nak buat sesuatu perkara yang disyaratkan kena ada wudu, maka wajiblah dia berwudu. Contoh kita kata nak pegang Al-Quran, disyaratkan kita berwudu pegang Al-Quran, maka wajib ketika itu kita berwudu. Nak tawaf, wajib kita berwudu. Sebab apa? Sebab dengan tawaf kita kena berwudu, tak boleh tawaf tanpa wudu. Maka ketika itu wajiblah perbuatan wudunya. Nak sembahyang,
Kita nak buat perbuatan sembahyang. Maksudnya waktu, wajiblah kita berwudu. Wa in lam yakun zalika muta'alliqan bi waqti. Walaupun ibadat itu tak bergantung dengan waktu. Kalau ibadat yang tak bergantung dengan waktu, tetap masa nak buat itu diperwajib. Supaya tawaf, dia tak bergantung dengan waktu. Mana nak buat tawaf mestilah ada wudu. Nak pegang Al-Quran tidak ada waktu. Mana nak pegang Al-Quran maka diperwajibkan wudu. Kalaulah ada waktu seperti salat, dia ada waktu. Maka bila masuk waktu, maka kita berwudu. Itu waktu yang wajib kita berwudu. Amma wujubuhu inda dukhulil waqti salah 'alal muhdisi fala khilafa fihi liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati al-ayah fa aujabal wudu'a inda qiyami ila salati wa min syurutis salati dukhulul waqti. Adapun wajibnya wudu ketika masuknya waktu sembahyang di atas orang yang berhadas. Orang yang berhadas wajib dia berwudu ketika masuknya waktu sembahyang. Waktu ketika dia nak melakukan ibadat sembahyang lah. Fala khilafa fihi, itu tidak ada khilaf ulama pada dia. Kerana apa? Karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berdiri kepada sembahyang. Mana waktu kita nak mengerjakan sembahyang. Jadi apa waktu kita nak mengerjakan sembahyang? Waktu itulah wajib kita berwudu. Fa aujabal wudu inda qiyami ila salah. Allah Taala memperwajibkan wudu ketika kita mendirikan sembahyang. Itu Allah Taala memperwajibkan wudu. Jadi waktu wajib wudu di atas orang yang berhadas lah waktu masuknya dia nak mengerjakan sembahyang. Jadi sebelum daripada nak mengerjakan sembahyang tak wajib lagi. Ketika dia nak mengerjakan sembahyang itulah waktu yang wajib dia berwudu. Amma dali wa min syuruti salah dukhul waqti. Setengah daripada syarat sembahyang ialah masuk waktu. Setengah daripada syarat sembahyang masuk waktu. Jadi apabila masuk waktu dia nak mengerjakan sembahyang, ketika itulah wudu diperwajibkan kepada dia. Kalau masuk waktu tapi dia tak mengerjakan sembahyang lagi, tak diperwajibkan lagi lah wudu di atas dia. Amma dalilu wujubihi inda iradati af'ali allati hiya syartu fiha fa sayati zalika inda zikri asya' allati yuf'alul wudu min ajliha wa ikhtilafun nasi fi zalika. Adapun dalil wajib ketika hendak melakukan perbuatan yang dia syarat padanya, maka lagi akan datang disebut ketika menyebut sesuatu yang diperbuat wudu kerananya. Jadi adapun dalil kata nak pegang Quran barulah wajib berwudu. Dalil nak mengerjakan tawaf barulah wajib berwudu. Ini dia akan sebut pada tempat dia. Mana dia tak sebut sini lagi lah, tapi dia sebut agak tempat dia. Dan waqtilafin nasi fi zalika, dan tempat berlakunya khilaf ulama pada demikian itu. Jadi bilakah yang wajib dia berwudu ketika nak melakukan perbuatan itu? Bilakah wajib dia berwudu? Itu ada khilaf ulama tentang wudu ni, di manakah dia nak mula? Masa nak melakukan perbuatan tu ke ataupun sebelum ke? Itu ada khilaf ulama yang lagi akan datang disebut oleh pengarang kita, iaitu Ibn Rushd ni. Babu sani amma ma'rifatu fi'lil wudu fa aslu fi ma warada min sifatihi fi qawli ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Wa ma warada min zalika aidan fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi asari sabitati wa yata'allaqu bi zalika masailun isna asyara masyhuratan tajri majral ummahati wa hiya raji'atun ila ma'rifati syuruti wa arkan wa sifatil af'al wa a'dadiha wa ta'yiniha wa tahdidi mahalli anwa'i ahkami jami'i zalika.
Bab yang kedua, mengetahui perbuatan wudu. Nah, kita nak tahu perbuatan wudu. Sifat wudu tu daripada mana? Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Nak mengetahui perbuatan wudu ini daripada mana? Jadi Allah Ta'ala perintah supaya kita wudu. Tapi bagaimanakah perbuatan wudu? Allah Ta'ala perintah sembahyang. Bagaimanakah perbuatan sembahyang? Allah Ta'ala perintah puasa. Bagaimanakah perbuatan puasa tu? Jadi nak tahu ibadat itu, satunya dalil padanya ialah firman Allah Ta'ala. Aslu fima warada min sifatihi fi qawlihi ta'ala. Dalil padanya nak tahu perbuatan wudu ini, ayat yang datang pada menunjukkan sifat wudu. Pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila bangun kamu kepada sembahyang, maka basuhlah muka-muka kamu. Ini mujmal, muka. Allah Ta'ala sebut muka. Had muka di mana? Itu akan diterangkan. Nah, melalui hadis Nabi, sahabat yang melihat Nabi berwudu. Jadi Allah Ta'ala sebut, kamu basuh muka kamu. Di manakah hak muka kita? Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sehingga ke siku. Allah Ta'ala sebut dengan ila marafiq. Maknanya basuh tangan ke siku. Daripada tangan ke siku. Kalau basuh siku dulu, siku ke tangan. Boleh tak? Itu dibahas oleh ulama. Dengan mana? Ila dengan mana ma'a. Wamsahu bi ru'usikum. Sapu kepala-kepala kamu. Sapu kepala. Jadi kepala ni banyak tempat. Depan ke, belakang ke, tengah ke? Tak sebut. Allah Ta'ala sebut sapu kepala. Semua ke, sikit ke? Allah Ta'ala tak sebut. Wa arjulakum ila ka'bain, dan kaki-kaki kamu sampai ke buku lali. Ini Allah Ta'ala sebut dengan jalan umum sifat bagi wudu. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Jadi bagaimanakah kita nak mengetahui had muka di mana? Had tangan di mana? Kepala di mana had dia? Kaki di mana? Semuanya itu berpandu kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma warada min zalika aidan fi sifati wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asari sabitati. Dalil juga hadis-hadis yang datang pada menyatakan sifat wudu' Nabi. Pada hadis-hadis yang telah sabit, yang telah sahih lah. Bagaimana sahabat tengok bagaimana perbuatan Nabi berwudu. Wa yata'allaqu bizalika masailun. Bergantung dengan demikian itu, perbuatan Nabi berwudu ni ada beberapa masalah. Isna asyara, 12 masalah. Masyhuratun yang dimasyhur. Tajri yang berlaku, majral ummahati sebagai ibu bagi masalah. Ada 12. Dia dibilang mas'alatul ula minasyuruti, mas'alatus saniyah. Ini baru dia masuk ni, masuk khilaf ni. Mas'alatus salisah. Ada 12 masalah. Yang dia kira itulah ibu masalah dalam masalah wudu ni. Yaitu raji'atun ila ma'rifati syuruti, yaitu segala ibu masalah ini dia kembali pada mengetahui syarat. Satu, tahu syarat wudu. Arkani, rukun wudu. Sifatil af'al, sifat perbuatan wudu. A'da dia, bilangan dia. Bilangan rukun, bilangan syarat. Ta'yiniha, ditentukan apa rukun tu. Tahdidil mahalil anwa'il ahkami, dan menhadkan segala tempat
bagai bahagian hukum. Semuanya demikian itu. Semuanya ada dalam 12 masalah yang disebut sebagai ibu masalah yang bergantung dengan wudu ini. Mas'alatul ula minasyuruti. Masalah yang pertama daripada syarat ni. Ikhtalafal ulama'ul ansari hal niyatu syartun fi sihatil wudu am la ba'da ittifaqihim ala istiratin niyati fil ibadah fi qawlihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Telah khilaf ulama Ansari, telah khilaf ulama segala pada bandar, Ansar bandar, mana segala negara lah, segala tempat. Ulama khilaf, semua ulama ni khilaf hal niyatu syartun fi sihatil wudu amla, adakah niat syarat sah wudu ataupun tidak. Di sini khilaf ulama. Niat wudu ni syarat sah ke ataupun bukan syarat sah. Ba'da ittifaqihim anna ala istiratin niyati fil ibadah. Selepas mereka tu ulama telah sepakat, telah setuju syarat niat dalam ibadat. Jadi ibadat dia kata kena niat. Kita puasa, sembahyang, mandi, berwudu, itu kena niat. Ittifaq. Ibadat syaratnya kena niat. Tapi niat ini adakah mensahkan ibadat ataupun kalau ni tak niat tu ibadat pun sah. Itu khilaf ulama. Ini tempat khilaf lah. Niat itu mensahkan wudu ke ataupun tidak. Kalau kita tak niat, wudu sah ke tak? Dibahas dulu. Wudu ni masuk pada kata wasail ke ataupun maqasid. Dia duduk situ dulu. Wudu ni masuk pada wasail ke maqasid. Yang maqasidnya sembahyang, puasa, zakat, haji, itu dipanggil maqasid ibadah. Wudu ini berada pada wasail, perkara yang menghubung untuk sempurnakan ibadah. Jadi apabila wudu ni wasail, maka Hanafi kata wasail tak perlu kepada niat. Tak perlu niat. Kalau wasail tak perlu niat, maka Hanafi mengata niat wudu tak wajib. Sebab air itulah yang sudah membersih. Tak. Karena Allah Ta'ala perintah, dalam firman Allah Ta'ala tak sebut niat. Allah Ta'ala sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Di situ Allah Ta'ala sebut segala fardu bagi wudu, rukun bagi wudu. Maka Allah Ta'ala tak sebut niat. Jadi niat itu bukan mensahkan ibadat. Kata Nabi, sebab wudu ni wasail. Dalam hati. Akan disebut mazhaba fariqun akhar ila anha laisa bi syartin wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Sauri. Kalau ibadat maqasid, memang tak ada khilaf. Kena niat. Tapi dalam wudu ini bukan maqasid, dia wasail. Tapi Hanafi satu lagi, tayamum kena niat. Tayamum kena niat. Sebab apa? Karena tanah bukan menyucikan. Adapun air, memang sifat dia menyuci. Dia tak perlu niat. Kalau kita basuh muka, tak?
Kalau kita basuh muka, tak niat wudu, pun dia jadi wudu juga. Tanpa dengan niat. Jadi wudu ya. Kita basuh anggota tangan, muka, atau muka, tangan, siapa kala basuh kaki. Dia kata jadi wudu. Sebab apa? Kerana niat tu bukan syarat bagi dia untuk wudu. Sebab air tu boleh menyucikan dah. Tapi kalau tanah, tak boleh. Tanah kena niat. Tanah tu kena niat lah. Sebab tayamum tu tanah dia tak menyuci. Nak jadikan tanah tu ibadat, kena niat. Sebab apa? Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, kata ittifaq bahawasanya syarat niat pada ibadat. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh mereka itu melainkan liya'budullah, supaya menyembah Allah Ta'ala, mukhlishina lahuddin, hal keadaan mereka itu ikhlas bagi agama. Maknanya ada niat mukhlishina lahuddin di situ. Ikhlas tu benda yang berada dalam hati, untuk niatkan ibadat dia. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadisul masyhur. Hadis ni hadis masyhur. Hadis yang disebut awal bagi Sahih Bukhari, sesungguhnya segala amalan tu dengan niat. Dan di sini dia nak terang ni. Fazahaba fariqum minhum ila annaha syartun. Maka menjalani satu puak daripada ulama bahasanya niat itu syarat. Syarat niat. Karena berpandu tadilah hadis Nabi kata innamal a'malu binniyat. Wa huwa mazhabu Syafi'i, Malik, Ahmad, wa Abi Sur, wa Daud. Daud ni Daud Zahiri. Yaitu mazhab Syafi'i, niat tu syarat. Mazhab Malik, Ahmad, Abi Sur dan Daud. Yang nombor satu bawah tu, dia kata lihat majmu', lihat kitab Qawanil Ahkam Syar'iyah, ni bagi mazhab Malik. Lihat Mughni Qudamah bagi mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lihat Muhalla bagi Ibnu Hazmi, bagi Daud Zahiri. Semua dia sebut maraji', tempat kata syarat. Syafi'i tengok majmu' juzuk yang kedua 232. Mazhab Malik tengok kitab Qawanil Ahkam Syar'iyah muka surat 22. Imam Ahmad tengok kitab Mughni Qudamah juzuk yang pertama muka surat 110. Bagi Daud Zahiri lihat Muhalla bi Asar bagi Ibnu Hazmi juzuk yang pertama muka surat 95. Sebab syarah ni dia detail. Dia disebut tempat maraji' bagi pendapat yang kata pada syarat bagi sah wudu kena niat. Kalau tak niat maka tak sah ibadat wudu. Wa zahaba fariqun akhar ila annaha laysat bi syartin wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Sauri. Dan menjalani puak yang lain bahawa niat ini syarat, bukan syarat. Iaitu mazhab Hanafi dan mazhab Sauri, Sufyanus Sauri. Di nombor 2 dia tulis bawah, lihat Tuhfatul Fuqaha. Ini dikarang oleh Imam Samarkandi. Wahya sunnatun indahum. Disebut sunnat di si mazhab Imam Abu Hanifah niat wudu. Kalau kita nak beramal, kena tengok syarat mazhab dia lah. Sebab tu masa saya belajar di Takhasus Fatah Islami, doktor yang mengajar fiqh Muqarrin, Dr. Hamzah. Pensyarah tu Dr. nama Hamzah, dia kata kita belajar fiqh Muqarrin ni bukan nak beramal. Kalau nak amal, dia kata kita tak boleh ambil dalam fiqh Muqarrin, tapi kita kena rujuk kitab mazhab. Barulah sah.
Sebab sana ada syarat. Sini dia hanya sebut pendapat sahaja. Nak beramal kita kena ambil dalam kitab dia. Apa syarat dia dalam bab wudu? Barulah kita boleh amalkan. Okay. Jadi mazhab Syafi'i kata syarat. Sebab berpandu dengan hadis Nabi, innama a'malu binniyat. Mazhab Hanafi tak kata syarat. Kenapa? Karena bagi dia firman Allah Ta'ala itu dipanggil dilalah qat'iyah. Dimasuk dalam usul fiqh. Cara Hanafi mengeluarkan hukum. Jadi Allah Ta'ala sebut faghsilu wujuhakum. Faghsilu ini fi'il amar. Fi'il amar salah satu daripada dilalah qat'iyah. Dilalah qat'i. Adapun hadis innamal a'malu binniyat, ini dipanggil hadis ahad. Hadis ahad dilalah dia zanni. Maka martabat itu tak sama. Zanni dengan qat'iyah dia tinggi qat'iyah. Apabila martabat tak sama, tak boleh zanni nak sama dengan qat'iyah, tak boleh. Sebab itu tak boleh dijadikan niat itu salah satu daripada rukun ataupun syarat bagi wudu. Kerana dilalah dia tak sama. Kalau hadis mutawatir, dilalah qat'iyah sama. Boleh ditambah. Tapi kerana dilalah hadis ahad zanni, dia tak sama dengan qat'i. Qat'i lebih tinggi. Maka kita nak letak setaraf dengan dia tak boleh. Sebab itu Hanafi tidak menggunakan hadis innamal a'malu binniyat. Dia letak kata wajib wudu itu kena niat. Tak ada. Sebab tak boleh nak letak wajib. Sebab tak sama martabat zanni dengan qat'i. Adapun mazhab kita Syafi'i, walaupun kita ada firman Allah Ta'ala faghsilu di dalam dia tu qat'iyah, maka ada ahad walaupun di dalam dia zanni, maka sama sahaja dia punya dilalah dia pada zanni boleh menampung qat'iyah. Jadi apabila sama, sebab itu dia ambil pada hadis tadi syarat bagi wudu mestilah kena niat. Dia bersangkut paut dengan usul fiqh. Sebab usul fiqh ini mazhab Hanafi dia panggil lain daripada usul fiqh mazhab lain. Usul fiqh tarik Hanafi dia panggil usul fiqh tarik fuqaha. Adapun usul fiqh mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad dia panggil tarik mutakallim. Jadi benda yang tak sama. Sebab tu kalau belajar usul fiqh Hanafi sedap. Kita nampak wajah dia. Cara dia keluarkan hukum. Yang selalu kena hentamnya Syafi'i. Syafi'i memang kena hentam dengan Hanafi. Selalu kena hentam lah dengan Hanafi. Memang hadis Hanafi, Syafi'i tak betul saja. Jadi kita tahu, maknanya belajar fiqh perkara ini kita tahu sebab bagaimanakah ulama mengeluarkan hukum dia, nak ambil satu-satu masalah itu. Jadi kita pada belapang dada lah. Kalau orang ambil yang ni ada hujah dia, yang ada yang ni ada hujah dia. Itu dah caranya kita belajar fiqh perkara ini. Kita kena belapang dada. Tak kira mana yang lebih kuat ke, mana lebih doain ke, itu nombor dua. Yang tahunya cara mana ulama mengeluarkan hukum daripada hadis dan daripada Al-Quranul Karim. Sebab ikhtilafihim. Sebab kenapa berlaku khilaf ulama ni? Sababu ikhtilafihim taraddudu wudu'i baina an yakuna ibadatan mahdha a'ni ghaira ma'kulatin makna innama yuqsadu biha qurbatun faqat kas-salati wa ghairiha baina an yakuna ibadatan ma'kula makna ka ghuslin najasati fa innahum la yakhtalifuna 'anal ibadatal mahdhata muftakiratun ila niyati wal ibadata mafhumatal makna ghairu muftakiratun ila niyati.
Fa wudu fihi shibhun minal ibadataini. Falizalika waqa'u khilafi fihi. Wa zalika annahu yujma'u ibadatan wan nazafah wa fiqhu an yanzura ayyuhuma huwal aqwa syubhan fayulhaqu bihi. Maka dikata sebab berlakunya khilaf ulama pada wudu ni. Hanafi kata itu syarat. Syafi'i kata tidak syarat. Syafi'i kata, Maliki kata, mana jumhur ulama kata syarat bagi wudu. Sebab khilafnya ialah taraddudul wudu baina an yakuna ibadatan mahban wa baina yakuna ibadatan ma'kulatal makna. Sebab khilafnya kerana taraddu wudu ini ibadat semata-matakah ataupun ibadat yang bercampur dengan yang lain. Wudu ini ibadat semata-matakah ataupun ibadat yang dipikir makna, mana yang bercampur dengan yang lain. Seperti contoh dia mari seperti basuh najis. Jadi basuh najis kenapa? Kerana nak suci. Nah, kita nak suci, kita basuhlah najis. Begitu wudu. Kita berwudu kerana apa? Kerana ibadat ke ataupun kerana kita nak bersuci? Dia ada dua makna. Kalau ibadat semata-mata, maka tak apalah. Wajib syarat niat kerana ibadat semata-mata. Yang Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu dengan niat. Kalau niat semata-mata, maka wajiblah kita niat. Tapi kalaulah ibadat itu bercampur ibadat dengan menyuci. Jadi kalau bercampur ibadat itu dengan menyuci, maka tak perlulah kepada niat. Kita basuh pakaian kita yang terkena najis, kena niat tak? Saja aku basuh. Tak. Kita basuh cukuplah, sucilah dia. Tak perlu kepada niat. Kita istinja. Perlu tak kita niat istinja? Saja aku istinja kerana Allah Ta'ala. Tak. Sebab apa? Kerana dia menyuci. Begitulah dengan wudu ni. Kalau wudu tu ibadat semata-mata, memang ibadat, tak ada benda lain, wajiblah niatnya. Tapi kalau wudu itu bercampur dengan wudu dengan nazafah, dengan nak menyucikan badan kita, nak sejukkan tubuh badan kita, kalau tak ambil wudu, tak sejuklah badan kita. Ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, jadi sejuk badan kita. Bercampur dengan benda yang lain, maka tak perlu kepada niat. Di situ dah letaknya khilaf ulama. Kenapa wudu itu syarat niat ataupun tidak? Dia kata sebab khilaf mereka itu taraddu makna wudu antara ibadat semata-mata. Apa makna ibadat semata-mata? Yakni tidak boleh dipikir makna. Wudu tak boleh kita nak fikir mana. Kenapa kena basuh muka? Kenapa kena basuh tangan? Sapu kepala, basuh kaki? Tak boleh fikir. Allah tu perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh basuh lah. Banyak songeh pula tanya. Basuh. Tak fikir mana kenapa kena basuh muka? Kenapa kena basuh tangan? Tak bolehkah basuh betis ke? Basuh paha ke? Itu panggil ibadat semata-mata. Kita terima perintah, begitu kita buatlah. Supaya kita kata terima sembahyang subuh 2 rakaat. Kenapa subuh 2 rakaat? Tak subuh tu 4 rakaat? Itu ibadat semata-mata. Terima perintah daripada Allah Ta'ala. Begitulah kita buatnya. Wa innama yuqsadu biha qurbatu faqat. Dia kata sesungguhnya diqasad dengan ibadat ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala saja. Seperti sembahyang lah. Sembahyang kita qasad untuk mendekatkan diri. Wudu, begitu kita berwudu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadat ini yang tak boleh dipikir makna. Kita buat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Seperti sembahyang, kita lakukan sembahyang, kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa ghairiha dan lain dia. Wa baina ayyakuna ibadatan ma'kulal makna. Dan taraddu wudu ni di antara ibadat yang boleh dipikir makna. Kaghusrin najasati, seperti basuh najis.
Basuh najis, Allah Ta'ala suruh perintah basuh najis, ada kita dapat maknanya untuk menyuci. Begitu juga wudu. Dia kata wudu ni untuk kita sucikan badan kita. Itu makna Allah Ta'ala perintahkan wudu. So suci anggota muka kita, suci anggota tangan kita, suci anggota kepala, suci anggota kaki kita. Suci itu sama ada suci yang zahir atau suci yang manawi. Suci yang zahir, suci daripada kekotoran lah. Suci yang manawi, suci muka ni lah yang melakukan maksiat. Kan kita ambil wudu, setiap air yang menitis daripada muka kita, maka menghapuskan satu dosa. Satu titik, satu dosa. Satu titik, satu dosa. Itu dipanggil suci yang maknawi. Jadi ibadat wudu itu menyucikan, sama ada zahir ke ataupun maknawi, tak kira lah. Jadi apabila ada taradud syak di situ, wudu ni ibadat semata-mata yang tak boleh dipikir makna dia, ataupun ibadat yang boleh dipikir makna, seperti nak bersih lah, nak bersihkan diri. Fa innahum la yakhtalifuna anal ibadatal mahdata muftakiratun ila niyati. Maka ulama dia tidak ada khilaf, ibadat semata-mata ni berhajat kepada niat. Supaya sembahyang ibadat semata-mata, lepas tu kena niat sembahyang. Puasa ibadat semata-mata, kena niat puasa. Zakat, haji, ibadat semata-mata, kena niat. Itu tak ada khilaf lah. Ulama tak khilaf. Ibadat semata-mata memang perlu kepada niat. Wal ibadatal mafhumatal makna ghairu muftakiratin ila niyati. Dan ibadat yang dipaham makna tidak berhajat kepada niat. Kalau ibadat yang kita faham makna, yang kita kata basuh tu najis untuk bersih, tu tak perlu kepada niat. Istinja nak bersihkan diri, tak perlu kepada niat. Basuh darah ada pada baju kita, kita basuh baju kita, tak perlu pada niat. Sebab dipikir makna basuh tu untuk nak bersih. Jadi fal wudu'u fihi syubuh minal ibadataini. Maka wudu' ni dia menyerupai dua ibadat ni. Wudu' dia menyerupai dua ibadat ni. Dia ibadat semata-mata pun ada pada dia, ibadat yang dipikir makna pun ada pada dia. Ibadat serta nak bersih diri pun ada pada mana dia. Ibadat semata-mata nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala pun ada pada wudu. Jadi apabila wudu ini bercampur dua ibadat, ibadat nak dekat diri kepada Allah Ta'ala, ia juga. Ibadat nak bersihkan diri pun dia juga, wudu ni. Falizalika waqa'a khilafu fihi. Kerana itulah berlakunya khilaf pada wudu. Masalah niat tu syarat ataupun tidak. Wazalika, kerana wudu ni annahu yajma'u ibadatan wa nazafatan. Kerana wudu ni dia himpun ibadat dan membersihkan diri. Jadi apabila berhimpun ibadat dan bersihkan diri, sebab itulah khilaf tadi. Abu Hanifah pandang bahawasanya wudu ini dia berhimpun, campur ibadat dan membersihkan diri. Sebab itulah tidak syarat niat pada wudu. Adapun jumhur ulama menilai ibadat wudu ini ibadat semata-mata. Maka sebab itulah wajib niat pada wudu. Wal fiqhu, bumno fiqh kata ya ayyan zura bi ayyima huwal aqwa syubhan fayulhaqu bihi. Maka fiqh ni dia tengok mana lebih kuat menyerupai. Wudu ni menyerupai ibadat ke lebih kuat ataupun menyerupai ibadat dengan nazafah. Kalau wudu menyerupai ibadat lebih kuat, fayulhaqu bihi, maka dihubungkan yang kuat itulah mana kena niat lah wudu itu.
Bagi jumhur kata wudu ini lebih menyerupai ibadat, kuat dia. Maka wajiblah berwudu. Wajiblah niat. Adapun Hanafi tidak. Dia kata bahawa menyerupai nazafah, bersih. Sebab itu ada pendapat Imam Abu Hanifah kata air mustakmal itu najis. Ada pendapat Imam Abu Hanifah. Satu pendapat dhaif. Imam Hanafi kata air mustakmal itu najis. Air yang bertitik daripada muka kita, kita basuh muka, air ini dia kata air mutanajis. Kenapa? Kerana air ini menghilangkan dosa kita. Jadi dosa ni umpama najis yang perlu kita jauhi. Jadi apabila air menitik situ, air itu dia kata najis sebab dia menghilangkan apa dah dosa kita. Dia lebih kepada nazafah wuduk itu, bukan kepada apa dah ibadah. Sebab itulah dia menyebut tidak disyaratkan niat. Qala mu'allif mas'alatu saniyatu minal ahkam ikhtalafal fuqaha fi ghasli yadi qabla idkhaliha.